Jadi artinya hadis ini hak mahfuznya ialah hadis mauquf, bukan hak marfu'. Itu kesimpulan. Kalau sebab Syu'bah saja dia memarfu'kan hadis ini. Yang kata Nabi SAW kata lagu ni. Syu'bah saja. Orang lain tak kata. Orang lain kata Ibnu Abbas kata. Maknanya hak mauquf itulah hadis yang mahfuz orang panggil. Hak marfu' tu tidak mahfuz. Gitulah. Bila tidak mahfuz mengikut kaedah dia, dhaif lah. Jadi dhaif juga. Jadi mungkin orang kata lagu mana? Mungkinkah sesuatu hadis itu dia sahih tapi dia dhaif? Dia tu sahih dah kan nak kira. Bolehkah kita kata satu hadis yang sahih tu dia juga dhaif? Boleh. Hak lagu ni. Lagu ni. Lepas pada tu sembahyang seseorang itu diputuskan oleh perempuan yang berhaid dan anjing, gitu. Jadi kalaulah sebab jadi perempuan ni riwayat Syu'bah ni yang tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz, mana tidak kuatlah al-mar'atul haid itu. Yaqta'u salat al-mar'atul haid. Jadi perempuan yang berhaid. Kalau perempuan yang tidak berhaid, boleh jadi dia faham tidak memutuskan. Boleh jadi dia faham tidak memutuskan. Hak memutuskan ini perempuan yang berhaid. Begitu. Tetapi kalau kita pakai hak tadi lah, maksud memutuskan sembahyang itu ialah menghilangkan khusyuk. Tak kira lah perempuan mari kotor, tidak mari kotor, mana kita tahu ia jadi masalahnya dia akan mengganggu orang yang sembahyang tu. Boleh jadi dia terfikir siapa dia perempuan tu, macam-macam lah. Mengganggu itu makna menghilangkan khusyuk dia. Dari segi isi dia tu memang boleh pakai, tak apa, tak jadi masalah. Cuma dengan qaid perempuan, dengan ikatan yang berhaid, mestikah yang berhaid itu baru memutuskan? Kalau tidak berhaid, seseorang yang tidak memutuskan. Sedangkan banyak dalam riwayat yang lain yang menyebutkan perempuan gitu saja aja, tak ada sebut pun haid tu, tak ada sebut pun. Mana tak kira lah yang berhaid atau tidak berhaid. Kalau mengikut riwayat yang lain, semuanya memutuskan sembahyang seseorang itu. Kita pakai memutuskan itu dengan makna menghilangkan khusyuk. Ataupun mengikut setengah-setengahnya dia kata membatalkan sembahyang, seperti kata tadi lah, benda tu benda khilaf. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, saya rasa kata Ikrimah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pun maksudnya Imam Abu Daud buat mari riwayat lagu ni, dia nak ceritanya sanad ini tidak putus juga tentang di riwayat ini, riwayat yang marfu', tidak jelas. Sebab apa? Dia kata ahsabu, saya rasa, saya kira ini daripada Rasulullah. Daripada Rasulullah dia kata gini ni. Ini menunjukkan perawi dia tidak pasti tentang marfu'nya hadis ini. Satu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita bahas itu, kalau Ibnu Abbas itu tidak ambil daripada Rasulullah, dia boleh jadi ambil daripada orang lain, tak jadi masalah tu. Kalau ambil daripada orang lain, sebab yang dia ambil daripada orang lain itu daripada sahabat juga. Lepas tu sahabat tu tidak disebut nama ke apa, tak jadi masalah juga. Kalau di situ tak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah di sini hak lain. Ia jadi qada'ih hadis ini. Hak lain-lain dalam riwayat lain sebut anjing dan himar perempuan. Tiga tu biasa disebut babi pula. Orang Yahudi dan orang Majusi pula. Begitu. Ada sebut. Tapi kalau lalu tak ada sutra. Kalau lalu pada jarak yang jauh lah, kalau kita pekong anak batu tu, sapak situ. Lalu kok depan tu lah, tu tak apa. Gitu. Setengah-setengah orang dia pegang dengan ni lah. Kalau tak ada sutra apa, kalau kena lalu jauh, kalau lalu kok dekat tak boleh.
Padahal hadis ini tidak sahih, tak boleh nak dalil. Tak boleh nak dalil. Yang menyebabkan jadi tidak sahihnya, cuba kita tengok sini. Perawi yang mula-mula lagi, Tok Guru Imam Abu Daud. Tok Guru Imam Abu Daud iaitu Muhammad bin Ismail Al-Basri bin Abi Saminah. Situ masalah. Jadi dia ni majhul mengikut setengah ulama. Majhul mengikut setengah ulama. Lepas pada tu, dalam setengah-setengah nuskhahnya ada gini komen Abu Daud di sini. Saat ni tak ada, kita tak ada komen di sini. Abu Daud tak ada komen tadi. Lagi dia kata dia, Abu Daud kata, qala Abu Daud fi nafsi min hadzal hadis syai'. Hati saya berasa tak sedap dengan hadis ni. Hati saya berasa tak sedap dengan hadis ni. Kuntu udzakiru bihi Ibrahim wa ghairahu falam ara ahadan jaa bihi an Hisham. Saya bermuzakarah ni tentang perkara ni dengan Ibrahim dan lain-lain lagi. Saya tak nak tengok siapa pun daripada mereka ada meriwayatkannya daripada Hisham. Ini kan Muhammad bin Ismail Al-Basri, dia ambil daripada Mu'ad Hisham. Dia kata orang lain tak ada. Dalam nuskhah yang lain pula, iaitu nuskhah Aunul Ma'bud, ini juga syarah kepada Abu Daud. Dia kata apa? Falam ara ahadan ajabahu an Hisham. Tak ada siapa-siapa pun daripada mereka yang tersebut tadi menerimanya daripada Hisham. Dan mereka tidak tahu Hisham ada meriwayatkan hadis ini. Lepas tu Imam Abu Daud kata, saya tidak nampak ada sesiapa pun meriwayatkannya daripada Hisham. Saya rasa ini waham daripada Ibni Abi Saminah, yakni Muhammad bin Ismail Al-Basri, Maula Bani Hashim. Saya rasa duduk situ masalah. Waham ni duduk pada perawi waktu guru dia tu, Muhammad bin Ismail. Lepas tu apa dia ambil juga? Itu soal lain. Ini kita hadis. Dia ambil belakang. Mungkin dia tidak syarat nak ambil daripada perawi yang tinggi. Walau bagaimanapun, bila dia ambil, dia royak cerita tu. Dia sendiri pun tak puas hati dengan tu. Bila duk bicara dengan orang lain tak ada. Dan hadis ini termasuk dalam hadis mungkar. Pasal apa? Perawi dia dhaif, meriwayatkan bercanggah dengan perawi yang siqah. Itu hadis mungkar. Ma rawahu dhaif mukhalifan lis-siqah. Itu orang panggil hadis mungkar. Jadi ini termasuk dalam mungkar. Mungkarnya terletak di mana? Terletak pada ada sebut Majusi, ada sebut Yahudi dalam tu, ada sebut babi. Dalam riwayat-riwayat lain tak ada. Riwayat sahih orang lain hak kuat-kuat tak ada. Situ duduknya. Isi dia tu beza daripada isi riwayat yang dikemukakan oleh orang lain. Lepas tu Abu Daud berkata, saya tidak mendengar hadis ini melainkan daripada Muhammad bin Ismail bin Abi Saminah, seorang dia. Saya rasa ini dia waham ni, dia bercelaru fikiran ni, keliru ni. Li'annahu kana yuhaddithuna min hifzihi, kata Abu Daud, sebab dia meriwayatkan daripada ingatan dia. Jadi mengikut Imam Abu Daud ni, ingatan dia ni tak berapa gari lah kita kata. Kalau kita orang Kelantan tak berapa gari, tak berapa nak boleh pegang ingatan dia. Jadi siapa gitu mau tak boleh pegang tak kita kata. Jadi hak sebut tak ada sebut babi, orang lain tak ada sebut babi, dia ada sebut babi, ada sebut Majusi, ada sebut Yahudi. Banyak. Tak boleh kira kalau orang dah celaru fikiran. Tetapi Maulana Khalil Ahmad Sa'radburi ni, dia orang alim besar. Dia kata qultu nisbatul waham